أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك وأبوء بذنبي إلا إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus barul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla, dalam arti kata sebenar-benar syukur, yang mana syukur yang membawa kepada penterjemahan seluruh nikmat menjadi taat. Kata Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala alaih, dalam menterjemahkan syukur itu adalah bagaimana kita nak melihat seluruh nikmat yang ada dalam diri kita atau hidup kita ini, seluruhnya diterjemahkan, tiada satu pun yang tertinggal, dengan diterjemahkan dengan ketaatan. Dalam kalau kita lihat Syama'il Muhammadiyah, ringkasan Syama'il Muhammadiyah dalam bab Maja'a fi Naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membincangkan tidur Nabi, sifat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita jemaah sekalian, ini doa sunnah ya. Yang ni celik mata bangun tidur, celik mata je, kalimah yang pertama dilafazkan oleh kita adalah alhamdulillah, hamdalah. Hamdalah. Kalau kita lihat jemaah sekalian, dalam keadaan kehidupan yang begitu orang kata apa, berbagai mihnah, yang mana dalam perbahasan kita hakikat kehidupan, lagi kita akan mendalami perbahasan tentang kehidupan, kita akan melihat hidup ini macam-macam perkara ada. Dan Allah menjanjikan, Allah mengatakan dalam Quran, walana beluannakum bisyai' minal khauf, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu. Menguji dengan apa? Khauf, dengan takut. Al-Baqarah 155. Kalau rujuk dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang menjawab pastikan mati. Walanabluukum, kami akan menguji kamu, bisyarri wal khair fitnah. Ujian kehidupan ni, keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Arti kata lain, barang tak pasti, kejap baik, kejap buruk, kejap sihat, kejap sakit. Kalau kita lihat sekarang ni, saudara kita di Palestin, di Gaza sekarang dalam keadaan yang dalam ujian buruk lah, bisyari, yakni dengan kekejaman Zionis, la'natullahi alaih. Walaupun diuji setahap itu jemaah sekalian, kalau kita lihat, nak bawa kepada perbahasan celik mata, walaupun tidur dalam keadaan keburukan yang sedang berlaku, diancam bunuh, tak tahu hala tuju lagi ni, hidup ke mati, ditakdirkan kita tertidur lah, celik mata, tak selesai lagi masalah ni, musuh masih ada ni. Tapi celik mata tetap berjalan kalimah yang pertama, hamdalah. Nampak?
Walaupun kita tidur dengan masalah. Macam mana tu? Kita tidur dengan masalah, celik mata, alhamdulillah. Tak selesai lagi masalah ni, kenapa alhamdulillah? Kerana hidup itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang bersifat mati. Hidup bukan sifat kita. Hidup tu saja ulama bahaskan nikmat dah. Hidup saja, bukan dapat apa pun. Sebatang kara, ada kehidupan, ada hidup. Tak ada apa. Ada apa dalam hidup ni? Ada hidup saja. Awak ada apa? Saya ada kehidupan saja. Yang mana? Ni saya hidup ni. Saya ada hidup lah. Belum cerita ada kereta, ada rumah, ada anak, ada macam-macam lah. Semua tu. Ada ke tak ada, hidup nikmat. Tinggal lagi cara kita tengok. Cara pandang itu. Pandangan kita dengan pandangan yang hak atau pandangan yang batin. Adapun pandangan yang hak, kita kena memerhatikan. Setiap hela nafas kita ini adalah mestilah diterjemahkan dengan nilai sebuah ketaatan. Dan yang ini susah. Lalu Allah pun nyatakan, qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Dan sebab itu, dalam kajian hakikat kehidupan ini mas sekalian, syarah kita ni, syarah kitab hakikat kehidupan ni, antara intipati sifat yang akan diulang berkali-kali setelah kita kaji mas sekalian, ada sifat yang mesti kena ada dalam diri kita ni. Tidak boleh tidak, la budda, tidak boleh tidak, mesti kena ada sifat ni. Ini sifat bersyukur yang belum pasti ada. Kenapa belum pasti ada? Sebab Allah nyatakan sedikit yang bersyukur. Lalu pengharapan kepada nikmat atau sifat syukur itu mestilah diletakkan pada kedudukan yang tertinggi, sehingga Nabi SAW menggandingkan syukur itu dengan pertolongan, yakni dengan doa yang ringkas tetapi maknanya sangat luas. Itulah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Diganding tu, wa tu dan, tapi dimulakan dengan a'inni, kalimat isti'anah, kalimat pertolongan tu. Syukur tu pula digandingkan dengan pertolongan. Dan pertolongan tentang apa yang nak digandingkan? Pertolongan untuk ingat Allah. Kalau syukur itu sedikit, bermakna dengan maksud yang ingat pun sedikit. Kerana terjemahan syukur adalah terjemahan ingat. Lalu orang yang ingat itu sedikit, lalu yang syukur pun sedikit. Nak tengok dia ingat atau tidak, dia letakkan tidak untuk ingat Allah sebagai usaha yang perlu diletakkan nombor satu, prioriti dalam hidup. Pertolongan yang mesti kita usahakan. Ya Allah, bantu aku untuk ingat Kau. Kadang-kadang kita tak nampak untuk ingat Allah tanpa bantuan Allah. Itu pun dah lupa dah. Kita bolehlah, kita ingat, kita ingat. Kita sangka kita ingat. Walau ingat bukan dengan kita. Ingat itu adalah dengan anugerah Allah. Permintaan yang Nabi telah ajarkan kita dengan satu kalimah yang kalau diterjemahkan di dalam kehidupan, satu kalimah kecemasan, tolong, pertolongan, medai, tolong. Jadi dalam pengajian hakikat kehidupan ini mas sekalian, saya nak timbulkan rasa kecemasan itu, jikalau boleh. Mudah-mudahan Allah bagi. Cemas yang kita aku ingat Allah ke tidak? Cemas yang kita aku ni syukur ke tidak ni? Barang siapa yang tidak mampu merasai sifat itu dan dia menyangka dengan amalan dia itu sudah ingat, sudah syukur, maka dia telah tertipu dengan amalan dia. Kerana iblis pun beramal lebih dahsyat dari kita. Tetapi rupanya gagal dia. Bukan kata jadi orang yang kufur saja, kafir. Saya nak bawa satu pandangan bagaimana kecemasan itu di masa kita. Sebelum kita teruskan perbahasan tajuk kita malam ini, sambung hakikat kehidupan ini, nilai dunia dan seisinya. Kita akan bawakan nas, dalil-dalil yang qat'i, yang nakli qat'i, sudut pandang dunia. Ini antara perbahasan yang kita nak bawa supaya kita membina satu sifat yang sebenar dari syukur. Lalu kita kena susun melihat dunia dan sisinya apa. Baik, tadi kecemasan tadi. Kalau kita lihat musuh
Islam sekarang ni, kalau kita lihat di Palestin, sekarang ni kita nampak jelas lah, oh ini rupanya musuh, oh ini Zionis, Israel, Zionis, laknatullah ilahi. Kita buat bendera, kita pijak dia. Itu baru kuncur dia baru. Dan dia direkrut. Pergerakan mereka itu telah diatur oleh naib presiden kejahatan seluruh dunia, seluruh alam. Naib presidennya baru yang rekrut tu, yang telah diagih-agihkan tugas. Yang mana naib presiden kejahatan ini tugasnya untuk membuat kehancuran di luar. Dan sudah pasti presidennya membuat kehancuran dari dalam. Ini kena kaji ni, bukan kita kena tengok macam itu kemudian kita tu ikut-ikut dengan keadaan. Tidak ni masalah. Licik dia musuh ni, dia takkanlah serang depan-depan. Lagi kalau ketua, takkanlah ketua datang depan-depan. Ketua ni dia pandang menyelinap. Yang paling susah nak jumpa ketua lah, tapi dia ada. Baik, sekarang ni kita tengok musuh naib presiden ni. Ni Dajjal dia kuncu-kuncu dia kepala dia, siapa ni Dajjal? Tak usah fikir panjang-panjang lah. Kalau nak buat kajian silakan, tapi pusing-pusing Dajjal, habis cerita. Dan mereka telah baiat, dia nak ganapkan habis Palestin, dan ada perbahasan-perbahasan lain. Tapi isu dia nakkan Masjidil Aqsa. Dan sekarang mereka berazam, wallahu ta'ala alam bagaimana situasi di sana sekarang. Dan mereka berazam untuk kepung 360 darjah Gaza. Tak tahulah sekarang ni dah dikepung atau tidak 360 darjah. Maknanya all rounder. Apa suasana bila dikepung 360 darjah ni? Apa suasananya? Suasana yang riang gembira ke? Suasana yang membawa kepada keseronokan ke? Tidak, jemaah sekalian. Sudah pasti bila ada khabaran bahawa musuh akan mengepung kita all rounder, maka ini satu perkara yang mesti dirisaukan. Dan saya kira kita kat sini tak merasa sangat kerisauan itu, kan? Dah. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, percaya atau tidak, sebenarnya kita pun telah dikepung 360 darjah. Yang mengepung Gaza itu naib presiden, yang mengepung kita presiden dia. Dan sudah pasti kehancuran yang dilakukan oleh presiden lebih dahsyat daripada naib presidennya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam surah Al-A'raf ayat 17, Allah telah merakamkan kata-kata presiden kejahatan, iaitu iblis. Saya minta maaf, terpaksa cakap. Saya takut mengganggu borak tu. Saya yang mengganggu, minta maaf. Agak-agak kalau saya mengganggu, kita boleh borak kat luar, minta maaf. Saya terpaksa. Sebab saya pakai mikrofon. Nanti kan saya terpaksa kuatkan suara. Takut saya yang mengganggu. Ada, ini bukan satu, ada kata Pak Lembu sama, saya minta maaf. Saya bimbang, saya tinggi suara, nanti saya mengganggu. Nanti kan kalau tinggi suara, terganggu perbualan. Saya tak nak mengganggu perbualan. Minta maaf. Saya bagi tahu awal lah, takutkan saya tinggi suara macam nak berlawan pula ni kan. Saya tak nak berlawan pun, saya terpaksa tinggikan suara tu sikit. Baik. Dalam surah Al-A'raf ayat 17, Allah merakamkan kata-kata ketua kejahatan ini. Dan barang perlu diingat, ini telah pun berlaku dan kadang-kadang kita tak sedar yang kita sedang dikepung. Apa katanya? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka serta dari belakang mereka dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka. Sekarang kita nampak Gaza kena kepung macam ni lah. Tapi rupanya presiden dah buat kerja ni. Dia datang depan dan belakang, kiri dan kanan. Apa dia nak buat? Dia nak buat wala tajidu aksarahum syakirin. Dan iblis berkata kepada Allah, engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Kehancuran yang paling besar yang berlaku di dalam hidup seseorang itu apabila dia tidak mampu rasa bersyukur.
Dan ini tak perlu hancur bangunan, tak perlu. Tak perlu hancur kereta, hilang orang, hilang anak, tak perlu. Iblis licik. Dia takkan nampakkan kejahatan dia. Presiden dia buat kerja licik, halus. Tengok bagaimana dia tiupkan was-was pada Siti Hawa. Alladhi yuwaswisu fi sudurina. Dah punyalah besar syurga ni, sebesar-besar syurga ni. Bayangkan syurga, bukan sungai Kandis, faham tak? Syurga. Nak apa cakap? Dalam banyak-banyak makan, pokok tu juga dia nak makan. Bayangkan. Dia mesti akan ada satu benda. Dalam banyak-banyak nikmat, yang satu tu juga dia akan select ni. Yang kebaikan yang lain tak nampak. Iblis dia licik buat tu. Iblis dia pakar dalam menutup kebaikan. Dia akan highlightkan keburukan. Ini kerja licik dia. Whiteboard yang besar putih, terpampang-pampang besar putih. Kan? Adalah satu titik hitam dekat mic whiteboard tu. Yang dia nampak titik hitam, yang putih tak nampak. Walhal boleh makan, kata Allah kepada Nabi Adam AS, makanlah apa nak makan di syurga ni, hiduplah satunya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Satu je minta, jangan dekati pokok ini. Iblis pun licik. Dia ingat nak buat datang hancur-hancur. Tuan ingat, Iblis datang dengan bertanduk, berapi-rapi, dengan rambut serabai. Itu prebet. Tuan kalau balik, mana tu balik subuh ke, datang tajuk, tiba-tiba terserempak, mata merah ke, serabut kan. Cakap kat dia, balik mandi dulu. Serabut itu prebet. Iblis kalau datang, dia takkan kelang kabut macam tu. Dia sangat rapi. Silat air bulan wangi, tuan. Sebab apa? Sebab dia nak menutup keburukan dengan kebaikan yang buat-buat. Kalau tidak, habislah perancangan dia. Lalu nak buat orang rasa tak nampak, tak ingat Allah, tak syukur ni, tak ingat Allah. Allah kata wala taqraba, jangan dekat pokok ni. Tengok, Iblis dia plot twist dia panggil. Dia boleh tukar fakta jadi auta. Dia tukar. Hati-hati kaum Hawa. Kerana Allah, kerana anda ada serangan presiden mereka. Kaum Hawa adalah serangan, ancaman yang utama yang dia akan jadikan, orang kata apa, pancing dia, umpan dia, orang umpan. Sebab Hawa dekat dengan nafsu. Hawa nafsu. Dia hembus dia. Sebab tu orang perempuan suka kepada cakaplah lembut-lembut, cakaplah elok-elok. Dia macam itu. Iblis memang cakap elok-elok. Dia tak marah-marah. Ya ke Ustaz? Ya. Nama pun was-was, bisik. Makan. Makanlah sikit. Sikit je, tak payahlah dengar sangat cakap suami tu. Awak pun ada hak juga. Awak pun ada pendirian awak juga. Awak pun ada right awak juga. Do the right thing. Iblis. Ingat dia nak marah-marah? Tak ada. Kalau masih faham marah-marah, itu baru label syaitan prebet baru. Yang kena sampuk-sampuk tu kan, itu prebet. Iblis tak main sampuk-sampuk itu. Iblis tak masuk sampuk-sampuk tu, dia suruh kita riak dia. Dia tak masuk, itu prebet. Sebab tu dia tak heran bila kata setiap hari Iblis dia buat multaqa atau perjumpaan. Setiap hari Nabi kata di atas laut singgah sana ada kat sana. Report on duty kena, kecuali bulan Ramadan tak boleh. Bulan Ramadan tak dapat lesen, permit Allah tak bagi. Itu je. Tak boleh nak buat multaqa, perjumpaan untuk report duty apa kejahatan hari-hari buat. Jadi syaitan-syaitan yang boleh datang, jin, kerana minal jin, syaitan. Dan juga manusia. Tapi yang terlibat dengan meeting tu, perjumpaan multaqa besar-besaran ni, jin ni lah pergi. Dia pun ceritalah aku buat orang jahat begitu, jahat begini, buat bergaduh, buat bertumbuk. Cakap, itu aku tak mau pandang lah. Dia cakap macam itu. Tiba-tiba dia buat apa? Satu syaitan ni datang, dia beritahu aku telah
membuatkan rumah tangga porak-poranda dan aku tidak tinggalkan rumah itu selagi mereka tidak bercerai-berai. Dia datang itu dengan bisikan lah. Dia tiup sehinggalah datangnya keraguan. Keraguan datangnya permusuhan. Permusuhan datang kehancuran. Hancur, maka leburlah semuanya. Iblis punya kerja. Kalau kita satu benda yang dilarang buat, kalau kita lihat Nabi Adam AS dengan Siti Hawa, dan Nabi Adam AS tidak melakukan kesalahan. Jangan salah faham, yang buat kesalahan itu adalah Siti Hawa. Nabi Adam AS Nabi maksum. Yang buat salah tu Siti Hawa. Khilaf, manusia ni memang ada khilaf. Hati-hati, sebab memang kita kadang-kadang tersalah dalam tafsiran. Sebab tu kita kaji hakikat kehidupan ni. Kita sangkakan boleh, rupanya tidak. Dan kita pula Allah larang. La tusyrik billah, satu larangan yang paling dahsyat, jangan buat. Jangan menyekutukan Allah. Okey, kita tengok iman sekalian. Iblis berjaya melakukan satu perkara, contoh tadi Siti Hawa, dalam banyak-banyak boleh makan, satu tak boleh makan. Maka dia akan menumpukan yang satu yang tak boleh tu. Dalam banyak-banyak perkara dosa yang ada, dia akan tumpukan satu yang tak boleh. Itulah syirik. Kerana syirik ni satu larangan yang paling tinggi. Inna syirka la zulmun azim. Maka syirik ini adalah makanan iblis. Dia akan menggoda manusia dengan melakukan syirik, bermula dari syirik yang khafi, yang mana Nabi cukup bimbangkan, inna akhafu alaikum, sesungguhnya aku bimbangkan keadaan umatku. Apa yang Nabi bimbangkan? Asyirkul asghar. Sahabat tanya, ma huwa asyirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Riya ni bil makna dengan maksud ra'un, nak orang tengok. Nak orang tengok bukan bermaksud time solat kita on handphone. Tak lagi orang buat, ada kan dah buat kerja gitu. Tengah solat ni buat live. Abang tengah solat ni kata, tak ada. Tak ada lagi orang tengah solat, sebab solat dikaitkan dengan ra'un lah. Tapi nak bagi tahunya, apa maksud ra'un? Nak bagi tahu kesan daripada solat. Kesan tu bukan kat solat tu. Tu kat hidup kita tu. Anak jadi baik, suami dengar kata, suami dengar kata tu, bukan isteri dengar kata. Suami dengar kata, anak dengar kata, perjalanan elok, smooth dia. Orang pun nampak, apa rahsianya? Ni sebenarnya rahsianya. Dia nak nampakkan ibadat dia itu dilihat orang dengan hasil. Nanti kata lain, dia mengharapkan selain Allah. Yang ini yang licik, dan inilah kita sedang dikepung kiri, kanan, depan, belakang. Dan tidak ada satu pun rasa cemas. Dan kita kena bangkitkan rasa itu. Sedangkan inilah yang iblis akan buat sampai kiamat. Dia akan buat kita agar kita tidak merasakan bahawasanya kita ini berada di dalam kekuasaan Allah. Syukur dengan maksud merasakan juga sifat kehambaan, bertemu dengan sifat kekuasaan Allah. Nak rasa Allah ada, nak rasa Allah berkuasa, ini cabaran utama dalam hidup kita. Setakat tahu Allah ada, tahu Allah berkuasa, itu ramai orang boleh. Tapi nak rasa Allah ada, nak rasa Allah berkuasa, inilah tugas kita. Kerana bermulanya dengan sifat kehambaan itu, dengan merasai kekuasaan Allah. Nak merasakan kekuasaan Allah, ini perjalanan hidup kita. Lalu persoalan, apakah yang menghalang kita daripada merasakan kekuasaan Allah itu? Maka halangan yang utama adalah dunia dan seisinya. Isyak masuk dah tu? Kan? Masuk isyak dah? Mana lagi? Okay. Kat sini keluar dah dunia reminder. Baik. Maka sebab apa dunia menghalang kepada merasakan kekuasaan Allah? Saya ringkaskan perbahasan kita dalam perbahasan kehidupan. Bahasa mudahlah. Tuan-tuan sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Di saat bila kita rasa Allah tu tolong kita? Di saat bila?
Tak ada dunia ke ada dunia? Tu bahasa mudah gitulah. Tak ada duit ke ada duit? Time bila kita doa tu, gini tangan angkat tu. Ya Rob. Ada Ya Rob. Time sakit. Time tak ada duit. Agak-agak kalau dah ada duit tu, agak-agak macam ni tangan. Agak-agaknya lah. Kita sambung sikit lepas azan tu. Baik. Semua. Alhamdulillah. Allah. Allah Akbar. Asyhadu an la Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه والصلاة آتي سيدنا محمد وسلم وبعث مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Bersambung sikit buat sembulan. Baik, berbalik pada pembicaraan kita tadi. Bagaimana kita merasakan tentang kekuasaan Allah SWT dalam keadaan kita ada dunia ataupun tak ada. Dan sudah pasti kecenderungan kita untuk merasai adalah ketika tiada. Jadi bermaksud kewujudan dunia ini tanpa sedar, perlahan-lahan, tanpa sedar. Dia menjadi perkara yang menghalang kita untuk merasakan kebesaran Allah. Kewujudan dunia ini sebab itu jadi ujian, fitnah mahya. Maka bukan bermaksud kita kena hancur orang semua baru nak rasa ada Allah. Tidak begitu. Tapi orang beriman, dia akan percaya bahawasanya dengan pahaman yang benar. Sebab itu kita kena luruskan kepahaman kita. Yang ini kita kena menilai kemudian daripada sudut pandangan kita terhadap dunia. Sebab macam mana kita nak rasa kebesaran Allah? Adakah kita bila tak ada baru nak rasa? Contoh sakit. Saya 7 tahun lepas, 7 tahun. Sekarang 2023, 4. Saya mula-mula nak ceramah 2014. 2015 Allah uji saya terus. Flat rate panggil. Tumbang 3 bulan tuan-tuan. Ceramah kat satu tempat tu. Ini kira alhamdulillah lah. Kita tertutup dah sekarang. Kan dulu kan jenis mic, speaker macam gitu kan. Ceramah pula kat satu tempat tu dekat Pansapuri lah. Dia bobong macam punya speaker tu sampai ke atas satu blok dengar. Dan saya kena kat situ lah. Apa yang saya kena? Sakit. Saya baru nak start ceramah, saya bagi salam. Tiba saya rasa sakit belikat saya. Baru bagi salam takkan nak wabila taufiq wal hidayah wassalamualaikum kan. Oh, kita pun layan lah sakit. Selang seminggu tuan-tuan. Saya rasa kalau waktu tu Covid, orang kata saya Covid dah. Langsung tak boleh nafas. Saya sesak nafas. Rupanya panggil angin 7. Saya terus bongkok. Dengan keadaan tu 3 bulan tu. Makan tak boleh. Minum pun air sikit dah. Sampai hilang dekat 15 kilo. Waktu tu arwah Datuk Abah Hasan dia nak hidup lagi. Dia buat air tawar semua. Apa ubat? Sakit. Macam-macam. Akhirnya sebelum nak Ramadan tu, waktu 3 bulan sebelum nak Ramadan, tak ada cerita. Saya tekad, Allah bagi aku sihat balik, aku takkan berhenti ceramah. Betul memang sekalian. Waktu tu saya ada slot dah 10. Sekarang ni saya kata dah 50 kot. Memang setiap malam memang tak ada kat rumah. Memang balik rumah pun cakap juga. Ingat balik rumah berehat lagi kuat bercakap. Sebab apa saya pernah sakit? Sakit yang tak boleh bercakap. Nak baca Fatihah pun tak boleh waktu tu. Nangis saya. Tertunduk saya waktu tu. Orang mengajar lah waktu tu. Mengajar Allah yang maha ada. Allah maha ada. Ambil sini aku test kau. Sekarang Allah ada ke kau ada? Start tu lah saya. Bila sihat sekarang ni saya akan ingat. Setiap kali saya minum, makan, saya akan ingat. Dan saya minta ya Allah syukurlah waktu tu. Bukan kata tak kata apa, menolak ujian itu. Tapi tak sanggup sebenarnya. Dia datang, sakit ya Allah. Kita sakit lah bahawa kita Allah, time sihat, nyanda kata. Bangun-bangun, pergi makan mana? Amboi. Siapa yang sakit? Allah, Nana pula bangun pula, bertak-detak punya. Gerap. Kita tak nak macam tu. Kita nak sakit, alhamdulillah, baguslah daripada langsung tengok Allah kan. Memang ada setengah orang, bila sakit, keluar perangai dia, jangan main. Bila sihat, tak ingat Allah, sakit, jangan cek pasal. Memang menyakitkan orang. Bukan dia sakit, dia pun menyakitkan orang. Sebab tu janganlah kita terkejut dengan apa dia ni. Tak ingat mati ke? Dia geram kan. Sebab time sihat, dia lupa. Tapi ada yang Allah pilih, walaupun dia lupa time sihat, time sakit, Allah nak pilih dia, dia ingat Allah. Maka time dia sihat, macam saya contoh, saya ni tengah sihat, alhamdulillah, ala kulli hal, ala kulli nikmah. Saya ingat, ya Allah, aku pernah tak boleh bangun, aku pernah sakit, aku pernah. Tapi saya lupa sakit tu macam mana. Tengok hebat Allah Ta'ala, pemurahnya Allah. Betul tak? Saya dah tahu apa makna tua. Ni, dah tak boleh angkat dah. Apa benda, zahir batin tak ada tenaga waktu tu. Zahir batin tu. Ayah saya, keluarga saya bagi siapa penyakit kau ni. Saya jarang sakit. Kali sakit memang terbaring terus. Ni
Tak kira ni macam lama tak sakit ni. Lama tak sakit ni. Lama tak sakit ni. Aku kena ingat aku sakit. Aku dulu sakit. Janganlah kita minta sakit kan. Tak adalah orang kata minta sakit. Tapi kalau datang, kita kena reda. Tapi nak bagi tahu, waktu itulah kita kenal. Sebab kita ingat sihat tu pada ubat. Kita ingat sihat tu pada diri. Walah, sihat pada Allah. Sekarang kita sihat. Sihat itu dengan Allah. Bukan dengan ubat. Buktinya jemaah sekalian, mana ada pergi hospital, pergi klinik. Tak tahulah kalau tuan-tuan buat perkara ni. Jumpa doktor, doktor saya nak ubat sakit. Saya nak ubat sihat. Ada ubat sihat? Ada jual tak ubat sihat? Mana ada? Semua ubat sakit dah. Sihat tak ada ubat. Sihat tak ada ubat. Doktor, saya sihat ni. Saya nak ubat sihat. Doktor pun pening. Aku sakit. Sebab semua ubat ni untuk yang sakit, yang sihat tak ada ubat lah. Silai bulan, dah sihat, jangan makan ubat ya. Dah sihat, tinggal ke ubat Mana sihat tu sebenarnya asal tak ada ubat. Cuma Allah uji, ada yang lahir-lahir sakit tu ujian, kan? Lahir semua sihat. Ada lahir-lahir dia, ni ubat sihat yang sebeban dapat. Ada? Tak ada. Dengan nafas kita lah sihat. Tak nafas sihat. Tapi tak rasa kebesaran Allah. Rasa petua, rasa jogging, rasa diri. Tu kan kadang kena bagi teka sikit biar tercungkur sikit. Sama dengan ada duit, tak ada duit, sama. Bila tak ada duit, semua rezeki. Rezeki ni nasi pun lauk garam pun telur masin, telur mata, rezeki. Bila dah ada duit, ni apa ni? Oh, ni apa ni? Ni apa ni? I pay. Saya kesimpulan mas sekalian. Sebab ini semua berlaku kerana dia tidak memahami dunia itu apa sebenarnya. Salah faham tentang dunia. Dia ada dalil, tak sempat kita baca satu-satu. Tapi kita simpulkan dulu. Nanti kita baca nas satu-satu. Perjumpaan akan datang. Dia ingat diri dia. Sebagai contoh ni, saya cerita dekat tempat lain ni. Ni sebenarnya kat sini. Tapi saya cerita juga. Bukan kat sini, tempat lain. Dia cakap apa? Masjid ni masjid. Dia kata apa? Dia boleh cakap macam ni. You are the stakeholder. Dia infak. Dia infak. Tuan-tuan jangan ada perangai macam ni. Kita dah infak. Memanglah kita nak JK bentangkan apa buat. Betul kan? Tapi jangan sikit klaim. We are stakeholder. Kita pemegang saham. Kita pegang share kat masjid ni. Tuan-tuan, kita kalau dah infak, consider gone lah. Hang nak buat tukar-tukar terbalik, hang jawab dengan Allah nanti. Aku tahu aku dah infak dah. Tengok apa jadi kat masjid. Dia tak kena infak dia. Tak apalah. Aku tahu aku dah bagi. Dia sampai tahap. Dia kata tu. Sebab dia rasa dari dia tu. Dia tak nampak tu dari Allah. Ni kata. Hati-hati. Dan benda ni kita kena latih sampailah kita rasa. Dan ia perlukan perbahasan. Kita kena kupas demi kupas. Dan kesimpulan, kita kena bahaskan begini je mas sekalian. Jangan muliakan apa yang Allah hinakan. Jangan besarkan apa yang Allah kecilkan. Hati-hati. Ini mukadimah untuk perbincangan depan. Akan yang ke depan ni. Jangan pernah puji dunia di saat Allah tak pernah memuliakan dia. Apa yang kita puji tu apa Ustaz? Tak kena belajar lah. Kita tak puji dunia je mas sekalian. Wallahi. Kita puji Allah sebenarnya. Sebab tu kita sebut Masya Allah. Tabarakallah. Sebab tu kita kena kenal dulu dunia ni apa sifat dia. Kemudian kenapa kita lihat dunia ini sampai menyebabkan kadang-kadang terlupa, terleka. Dan wallahi memang dunia ni melekakan. Sehingga kan banyak hadis. Dan kita akan bawakan nanti. Sampai Nabi pun cukup bimbangkan bila datangnya Zahratud Dunia. Dikeluarkan perhiasan-perhiasan dunia. Nabi cukup takut juga. Nanti kita akan bincangkan pada sila akan datang. Mudah-mudahan perbincangan kita ini sikit sebanyak bantu kita untuk memahami kehidupan dan menambahkan lagi nikmat di dalam beramal. Itu tujuan kita. Bila faham kehidupan, ada rasa kehambaan, lalu kita beramal, dapat kenikmatan. Itu kita nak. Mudah-mudahan jemaah sekalian, mohon maaf daripada saya terkekurangan. Terkasar kata, tukuran bicara dan penyampaian hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.